Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk proposal saya iaitu meningkatkan kemahiran menjaring dalam bola sepak dengan kaedah Teaching Game for Understanding TGFU dalam kalangan murid tahun 5. Okey, kita pergi kepada pendahuluan. Okey, seperti yang kita tahu, program pendidikan jasmani adalah satu mata pelajaran yang amat penting di sekolah dan di mana murid sangat meminati mata pelajaran ini. Okey, melalui pendidikan jasmani, murid dapat menjalani proses pembelajaran yang merangkumi domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. Okey, mata pelajaran ini diperkenalkan di sekolah kerana mempunyai domain yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan sosial yang juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita pergi kepada pendekatan tradisional iaitu cara mengajar PJ sekarang Okey, pertama kalau kita tengok pemanasan tradisional ini melibatkan yang pertama adalah pemanasan, kedua perkembangan, ketiga permainan yang diubah-suai, yang keempat adalah permainan. Okey, murid-murid terpaksa melalui proses yang panjang sehingga ke permainan barulah mereka dapat bermain dengan ria. Di mana di sini kita dapat proses pengembangan dan permainan yang diubah suai ini adalah satu aktiviti yang mengambil masa yang lama, di mana ada aktiviti yang kita gunakan adalah aktiviti yang menarik dan ada juga yang tidak menarik. Okey, kita pergi kepada Teaching Game for Understanding. Okey, Teaching Game for Understanding ini adalah satu modul yang telah dibangunkan untuk mencipta permainan kecil untuk membantu murid memahami permainan melalui permainan kecil. Okey, kita pergi kepada kategori yang terdapat di dalam TGFU ini, iaitu sarangan dan pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua menjaring, ketiga memukul dan yang keempat adalah sasaran. Okey, di dalam tajuk kajian saya ni saya akan menggunakan aspek menjaring dalam TGFU. Saya akan gunakan aspek menjaring untuk digunakan di dalam kajian saya, iaitu meningkatkan kemahiran menjaring dalam bola sepak. Okey, seterusnya waktu PBS, pengalaman beasaskan sekolah saya telah melakukan tinjauan awal ataupun telah mengenal pasti masalah di Sekolah Kebangsaan Pak Pura, Bacok, Kelantan, iaitu murid tahun 5, dibantu oleh guru pendidikan jasmani. Okey, saya telah melakukan pemerhatian dan temubual di dalam waktu pembelajaran dan pengajaran, itu PDP, dan juga waktu latihan pasukan bola sepak sekolah SK Pak Pura. Okey, seterusnya kita pergi kepada fokus kajian, iaitu masalah yang saya dapatkan pasti adalah murid mengalami masalah dalam kemahiran menjaring, di mana mereka hanya akan menolak bola ataupun menjaring ke bola ke arah penjaga gol sahaja dan juga tidak pandai menggunakan ruang yang ada di dalam kawasan gol itu. Okey, penyelesaian bagi masalah ini, saya telah berbincang dengan penyelidik saya, pensyarah penyelidik saya, iaitu Encik Khairul. Saya akan menggunakan Teaching Game for Understanding, iaitu permainan kecil untuk kategori menjaring, di mana murid akan belajar sambil bermain dan murid akan dapat aplikasikan kemahiran dalam permainan. So apabila murid bermain, mereka akan belajar sambil bermain dan kemahiran yang akan diperoleh ketika bermain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kriteria dalam pemilihan fokus kajian saya. Itu terdapat 6 . Yang pertama adalah kebolehtabiran, kedua kepentingan, ketiga kebolehgunaan, keempat kawalan dan kelima kolaborasi, dan yang terakhir kerelevanan. Kesemua ini saya gunakan untuk memastikan bahawa fokus kajian saya adalah yang baguslah. Okey, kita pergi kepada kebolehtabiran . Pekaji dapat menangani masalah dan mentadbir dengan mencari kaedah cara yang sesuai dan betul, serta kaedah yang mampu dan boleh digunakan dalam kemahiran menjaring dalam bola sepak. Okey, untuk kepentingan dia pula, kaedah atau cara yang akan pengkaji gunakan adalah mencapai objektif
yang telah ditetapkan, iaitu meningkatkan kemahiran menjaring dalam permainan bola sepak dan memberikan keyakinan kepada murid yang mereka akan dapat menguasai kemahiran yang seterusnya. Okey, kepentingan ni saya adalah pertama adalah untuk mencapai objektif kajian saya untuk melihat peningkatan kemahiran murid dalam menjaring ini. Okey, kebolehgunaan untuk kajian saya ini adalah kaedah yang digunakan boleh digunakan dalam setiap waktu atau kelas yang diajar. Okey, kawalan kaedah ini mudah dijalankan dan terkawal serta dapat memberi keyakinan kepada peserta kajian yang menguasai kemahiran tersebut. Okey, untuk kolaborasi adalah kolaborasi saya antara guru di sekolah akan datang dan juga bersama pensyarah penyelia saya untuk mengkaji fokus kajian ini. Okay, sebenarnya kerelevanan kaedah atau cara yang saya gunakan ni senang diguna dan guru-guru lain boleh contohilah kaedah saya ini untuk digunakan di dalam permainan ataupun di dalam subjek lain, di mana murid akan belajar sambil bermain. Okay, kita pergi kepada objektif kajian. Okay, objektif umum saya adalah meningkatkan kemahiran menjaring dalam bola sepak melalui kaedah Teaching Game for Understanding (TGFU). Okay, untuk objektif khusus pula, yang pertama adalah meningkatkan kemahiran menjaring dalam bola sepak dalam kalangan murid tahun 5 melalui kaedah Teaching Game for Understanding (TGFU). Okay, manakala yang kedua adalah murid-murid dapat melakukan kemahiran menjaring dengan menggunakan kaedah Teaching Game for Understanding. Okay, objektif khusus saya ni insya-Allah saya boleh lakukan apabila saya laksanakan kajian ini nanti. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan kajian. Terdapat dua soalan kajian yang telah saya rungkaikan. Yang pertama adalah, adakah kaedah Teaching Game for Understanding ini TGFU dapat meningkatkan kemahiran menjaring dalam kalangan murid-murid tahun 5? Manakala satu lagi adalah yang kedua, adakah murid tahun 5 dapat meningkatkan kemahiran menjaring dalam bola sepak menggunakan kaedah Teaching Game for Understanding TGFU? Okey, itu adalah soalan-soalan yang telah saya rungkaikan. Okey. Yang seterusnya adalah peserta kajian. Okey, peserta kajian saya telah pilih seramai 15 orang murid lelaki yang mendapat markah lemah dan sederhana ketika saya melakukan ujian pra. Ujian pra ini adalah dilakukan untuk satu kelas, dan apabila saya lihat markah yang diperoleh murid yang mendapat markah sederhana dan lemah, saya akan jadikan sebagai peserta kajian saya seramai 15 orang. Dan peserta kajian adalah terdiri daripada lelaki sahaja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perancangan pelaksanaan kajian. Kita dapat lihat saya gunakan Modern Chemist dan McTaggart 1988. Saya hanya menggunakan kitaran satu sahaja kerana dia melibatkan 4 minggu sesi interversi. Kalau saya gunakan dua-dua itu, kedua-dua kitaran akan meliputi 8 minggu, dan saya hanya menggunakan 4 minggu saja, iaitu satu kitaran saja, yang dimulakan dengan refleksi, iaitu mengenal pasti murid yang lemah di dalam kemahiran menjaring, dan seterusnya merancang. Saya menggunakan kaedah Teaching Game for Understanding melalui permainan kecil. Manakala saya bertindak, intervensi yang saya gunakan adalah permainan-permainan kecil di mana merangkumi 6 permainan dalam masa 4 minggu ini. Okay, seterusnya saya untuk memerhati, saya dapat melihat murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran menjaring di dalam permainan kecil yang telah dilaksanakan oleh pekaji nanti. Okay, untuk plan perancangan tindakan, okay, pada ujian pra kita akan merekod data. Lepas itu kita akan menjalankan intervensi, iaitu kaedah Teaching Game for Understanding sebagai rawatannya, dan selepas kita menjalani intervensi itu, kita akan melaksanakan satu lagi ujian pasca untuk merekod data tersebut, dan akhir sekali ada hasil dapatan, kita akan melakukan perbandingan. Okey, kalau kita tengok jadual intervensi terdapat 4 minggu yang telah saya sediakan, iaitu pada minggu pertama kita akan lihat pengkaji akan melaksanakan ujian pra dan juga permainan 1. Minggu kedua
pengaji akan melaksanakan kaedah TJFU di dalam PMP dengan menggunakan permainan 2 dan 3. Minggu ketiga menggunakan permainan 4 dan 5, dan minggu keempat adalah permainan 6 dan juga ujian pasca untuk melihat berlaku peningkatan atau tidak dalam kemahiran menjaring murid. Okey, perancangan pengumpulan data alam melibatkan 4 pemerhatian, melibatkan pemerhatian secara tidak berstruktur. Seterusnya adalah ujian pra. Kita akan rekod data, analisis data tersebut dan akan digunakan pada akhir kajian. Ujian pasca juga kita gunakan untuk rekod data, dan akhir sekali adalah temu bual bersama dengan murid dan juga bersama guru di sekolah tersebut. Okey, perancangan analisis data. Saya menggunakan data ujian pra dan ujian pasca untuk melakukan pembandingan. Saya juga menganalisis data melalui pemerhatian secara tidak berstruktur, temu bual bersama murid dan guru serta pensyarah pembimbing saya. Saya akan menggunakan Microsoft Office Excel untuk menganalisis data saya. Saya akan menggunakan graf bar, sisihan piawai, peratusan untuk mewakili analisis data yang telah saya laksanakan nanti. Kos kajian kita dapat lihat ya di dalam slide. Total semua untuk kos kajian saya adalah RM44.50 secara kasar lah katakanlah. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.